Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan berkongsi berkenaan dengan metod khalifah dari perspektif seorang ustaz yang akan dikongsikan bersama dengan warga pendidik Khalifah Model School, insya-Allah pada hari Khamis 3 April 2014. Pertamanya kami akan membincangkan berkenaan dengan secara ringkas sejarah dikotomi ilmu-ilmu Islam, bagaimanakah Islam yang berasaskan kepada wahyu Allah Subhanahu taala serta penjelasan, penerangan dalam bentuk verbal dan juga praktikal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan juga As-Sunnah telah berkembang dan menghasilkan disiplin-disiplin ilmu Islam yang pelbagai. Dikotomi ini adalah merupakan satu pematangan dan juga sebahagian daripada perkembangan tamadun Islam itu sendiri. Walau bagaimanapun, ia turut hadir bersama dengan cabarannya yang tersendiri apabila dikotomi-dikotomi berkenaan telah menyebabkan Islam sebagai ilmu terbahagi kepada ilmu-ilmu Islam dan juga ilmu-ilmu sekular. Dan ini menjadi rangka yang membentuk subjek-subjek dan juga jurusan pengkhususan yang dipelajari oleh umat Islam khususnya pada dunia moden hari ini, dan ia menyebabkan graduan daripada ilmu Islam ataupun daripada ilmu sekular tidak dapat melihat dengan jelas di manakah kekurangan yang wujud pada pembelajaran mereka sehinggalah apabila mereka terjun ke alam praktikal, khususnya berkaitan dengan alam pekerjaan. Pengalaman peribadi saya ketika menerima tugasan sebagai Minister of Religion di Belfast Islamic Centre, Northern Ireland, turut hadir bersama-sama dengan saya tugasan sebagai Muslim Chaplain di The Queen's University of Belfast dan juga sebagai pengetua di Belfast Islamic School dan memainkan juga peranan sebagai guru di sekolah yang sama. Peranan-peranan ini memberikan secara jelas kepada saya pengalaman yang menunjukkan kepada apa yang telah saya pelajari di dalam bidang syariah pengajian Islam tidak cukup untuk menjayakan tugasan yang dikemukakan tadi. Misalnya dalam peranan saya sebagai Muslim Chaplain, ia memerlukan kepada pengetahuan dan juga kemahiran yang membabitkan aspek legal, yang membabitkan aspek psikologi, malah serba sedikit pengetahuan tentang psikiatri, terutamanya apabila saya berurusan dengan pesakit-pesakit di beberapa buah hospital di sekitar Belfast dan juga Island Utara. Demikian juga apabila saya mengendalikan sekolah sebagai pengetua, saya dapat melihat bahawa isunya bukan hanya pada soal subjek yang diajar, tetapi kita juga perlu jelas berkenaan dengan bagaimanakah kita menentukan dos pengajaran kepada murid-murid di dalam peringkat-peringkat yang berbeza, menjelaskannya daripada peringkat yang asas hinggalah kepada peringkat yang matang di hujung usia persekolahan, dan ini memperlihatkan bahawa jawapan kepada tuntutan itu bukan berada di dalam ilmu-ilmu yang saya pelajari di dalam pengajian Islam, tetapi ianya bersangkutan dengan aspek pendidikan, curriculum studies berkaitan dengan learning assessment, leadership dan juga cabang-cabang ilmu pendidikan yang kita sedia maklum. Dan di sinilah saya melaksanakan tugas ketika di Belfast Islamic Centre itu lebih kepada bersifat try and error dan berusaha sendiri untuk menampung kekurangan-kekurangan yang berlaku. Namun kita bersyukur kepada Allah kerana Syekh Yusuf Al-Qaradawi ada memberikan saranan yang sistematik berkenaan dengan ilmu-ilmu yang diperlukan oleh setiap Muslim untuk berperanan, khususnya dalam konteks dirinya sebagai seorang pendakwah, iaitulah dengan menjelaskan 6 kategori ilmu yang dinyatakan di dalam karya beliau Thaqafah Ad-Da'iyah yang diterbitkan, jika tidak silap saya, pada sekitar tahun 1978. Dan salah satu daripada ilmu yang ditekankan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi adalah Al-Thaqafah Al-Insaniyah, iaitu ilmu-ilmu kemanusiaan. Beliau telah menyenaraikan 6 kategori ataupun subkategori ilmu di bawah ilmu-ilmu kemanusiaan ini yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh Muslim, sekurang-kurangnya pada asas-asas utama ilmu berkenaan.
iaitulah ilmu nafs, ilmu psikologi, ilmu ijtima', ilmu sosiologi, ilmu iqtisad, ilmu ekonomi, ilmu falsafah, ilmu akhlak dan juga ilmu tarikh iaitu ilmu sejarah. Dan khususnya apabila kita membicarakan tentang ilmu psikologi, apabila ianya diterjemahkan kepada uh, uh, isu pendidikan, pendidikan terbina di atas 3 rukun, iaitulah pendidikan dari perspektifnya sebagai sebuah institusi, yang keduanya sebagai silibus dan yang ketiganya adalah sebagai pedagogi. Artinya, andai kata pendidikan itu hendak dinamakan sebagai pendidikan Islam, karakter Islam itu bukan hanya merujuk kepada silibus, yakni apa yang diajar. Ia juga perlu memenuhi karakter Islam daripada perspektifnya sebagai sebuah institusi, tentang pentadbirannya, ya, tentang urus takbir, membabitkan keuangan, pengurusan dan sebagainya. Manakala aspek ketiga yang penting iaitu pendidikan itu juga mesti berkarakterkan dengan karakter Islam daripada aspek pedagogi, iaitu pada menjawab persoalan bukan hanya apa yang diajar tetapi bagaimanakah ia diajar. Dan di sinilah munculnya metod khalifah, iaitu satu sistem atau satu metod pendidikan yang diperkenalkan oleh almarhum Profesor Dr. Muhammad Al-Mahdi, yang di suatu ketikanya adalah merupakan asosiat penting bersama-sama dengan Dr. B.F. Skinner, iaitu seorang tokoh yang utama di dalam sistem pendidikan bukan hanya di Amerika Syarikat tetapi juga di seluruh dunia. Namun Profesor Muhammad Al-Mahdi yang kemudiannya telah um, memeluk agama Islam telah mengemaskinikan idea-idea yang dikaji bersama-sama dengan Dr. B.F. Skinner, dan beliau telah memperkenalkan apa yang kita kenali pada hari ini sebagai metod khalifah yang berdiri di atas 3 asas utama, iaitulah yang pertamanya untuk membangunkan karakter yang positif ke atas diri, dan yang keduanya untuk membantu orang lain membangunkan karakter positif pada dirinya, dan yang ketiga untuk membentuk dan membangunkan serta memelihara persekitaran fizikal agar ia berada dalam keadaan yang baik dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ianya adalah merupakan satu teori pendidikan yang berdiri di atas asas Islam yang telah mesra bergabung dan bersinergi dengan dasar-dasar ilmu di dalam bidang psikologi secara khusus. Dan kita boleh melihat perkara yang sama di dalam saranan-saranan yang pernah dikemukakan antaranya oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah rahimahullah di dalam karya beliau yang terkenal, iaitu Ar-Rasul Al-Muallim wa As-Salibuhu fi Ta'lim. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pendidik dan uslubnya di dalam pendidikan. Buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan tajuk 40 Strategi Pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengalaman saya sebagai seorang ustaz, bekas seorang guru dan seterusnya sebagai seorang suami dan bapa kepada anak-anak saya telah menemukan saya dengan metod khalifah. Apabila saya menghantar anak bersekolah di Khalifah Model School, saya mempelajari metod khalifah tersebut, dan apa yang dikemukakan oleh tenaga pelatih di dalam Khalifah Institute telah menjawab pencarian saya selama ini, bahawa inilah merupakan satu kaedah pendidikan yang dapat menyempurnakan sinergi di antara syariat Allah dan juga sunnatullah, di antara ilmu-ilmu Islam dan juga ilmu psikologi. Dan ini penting untuk mencegah diri saya daripada terperangkap dalam melihat bahawa kaedah pendidikan yang baik untuk anak saya adalah semata-mata saya rujuk kepada pengalaman silam saya ketika saya sebagai anak dibesarkan oleh ibu bapa saya. Secara mudahnya, saya berkahwin dengan isteri saya yang merupakan regu saya bersama-sama di dalam usaha menjayakan rumah tangga ini. Isteri saya juga mempunyai pengalamannya dididik oleh ibu dan bapanya, yang mana pengalaman saya dan pengalaman isteri saya ada persamaan dan sudah tentu juga ada perbezaan. Dan apabila kita sama-sama ingin mendidik anak masing-masing, kita akan tersedar bahawa pengalaman kita bukanlah
merupakan rujukan muktamad kepada apa yang terbaik untuk anak-anak kita. Sebaliknya ia perlu dinilai secara kritis, yang positifnya dikembangkan, yang negatifnya harus dielakkan daripada diulang. Malah lebih penting, kita dibesarkan oleh ibu bapa kita, berbeza dengan kita membesarkan anak-anak kita, iaitulah pada dua zaman yang tidak sama dan juga dua generasi yang berbeza. Di sinilah pentingnya untuk khalifah method ataupun metod khalifah diusahakan, dan ia memerlukan kepada kesabaran dan juga kesungguhan serta keyakinan kita sendiri terhadap metod itu untuk dijadikan sebagai bekalan kita dalam menjayakan pendidikan, bukan hanya kepada anak murid kita yang merupakan amanah, malah juga kepada anak-anak kita sendiri sebagai amanah yang diberikan secara langsung oleh Allah Subhanahu Taala kepada kita. Semoga perkongsian ini bermanfaat dan diperkemaskan melalui sesi soal jawab dan juga perkongsian bersama, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.